Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Sejarah institusi pondok di Kedah bermula pada pertengahan kurun ke-18 melalui penubuhan pondok pertama di Malau dalam daerah Kebang Pasu. Ia bermula dengan penghijrahan seorang ulama, Haji Wan Muhammad Hashim bin Haji Wan Abdul Baki dari Yarin Patani ke Kampung Padang Panjang, Kota Sena, Mukim Malau. Tahun 1750 sampai di situ dia buka pondok, kemudian berkahwin dengan orang Malau, dia dapatlah anak Haji Ishaq. Datuk Haji Syarani Haji Hassan ialah generasi kelima dari keturunan Tuan Guru Haji Ishaq. Masjid Ishaqiyah Kampung Pulau Pisang ini meriah dengan majlis ilmu. Kuliah agama seperti ini berlangsung saban hari. Di sebelah malam, alim ulama tempatan dijemput memenuhi jadual kuliah maghribnya sepanjang minggu. Sejarah Pondok Pulau Pisang selari dengan sejarah berdirinya Kerajaan Kebang Pasu Darul Qiyam. Syekh Marwazi bin Ziauddin pernah bertugas sebagai Timbalan Mufti Negeri Kedah. Beliau salah seorang keturunan Tuan Guru Haji Ishaq dari generasi yang ke-6. Meninggal dunia pada tahun 1871, Tuan Guru Haji Ishaq berada di Mekah selama 20 tahun. Berguru dengan ramai alim ulama di sana, antaranya Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Pulang pada tahun 1806 sebagai ulama yang dihormati, beliau mengajar di Pondok Malau. Semasa huru-hara Perang Kedah Siam, pondoknya menjadi tempat perlindungan paling selamat. Tapi masa itu Pondok Haji Ishaq, orang askar Syam tak berani pergi. Sebab mungkinlah kawalan dia kuat. Jadi orang-orang di keliling kampung tu yang mana ada anak gadis, janda, orang perempuan apa semua tu, bila waktu siang hari bapak dia nak pergi kerja sana sini, anak ni nak tinggal di rumah tak berani, maka sebab tu dia himpun letak di kawasan Pondok Haji Ishaq. Malam baru dia ambil balik. Pasal apa? Dia rasa lebih selamat daripada situ. Begitulah sampai bertahun-tahun. Tuan Guru Haji Ishaq pernah menjadi pemangku raja bagi mengurus pentadbiran Kebang Pasu ketika Tengku Anum ke Bangkok. Bila Tengku Anum kena pergi ke Siam, hantar bunga emas, hantar bunga emas, bunga perak. Asal Tengku Anum tak ada di sini, dia kata, Ishaq ganti perintah Kebang Pasu. Bersebelahan makam Tuan Guru Haji Ishaq ialah makam cucunya, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh bin Haji Hashim. Beliau mendapat pendidikan awal di Pondok Pulau Pisang ini sendiri. Di antaranya adalah dengan Tuan Guru Haji Ishaq sendiri, kemudian guru-guru ataupun yang terdiri daripada anak-anak Haji Ishaq ataupun bapa-bapa saudara Haji Saleh. Selama 15 tahun berguru dengan ramai alim ulama Mekah. Pada tahun 1894, beliau kembali dan mengambil alih Pondok Pulau Pisang yang semakin merosot selepas kematian Tuan Guru Haji Ishaq. Pondok Pulau Pisang mencapai kemuncaknya sehingga pernah menarik kehadiran 2,000 orang pelajar dari serata negeri. Selain mengajar berpandukan kitab-kitab surat, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh turut menghasilkan karya ilmiah. Kitab hasil karangan Tuan Guru Haji Saleh sendiri yang diberi nama Sirajul Huda wa Misbahud Duja. Kitab ini dihasilkan pada tahun 1343 Hijriah, selesai dikarang oleh Tuan Guru Haji Saleh.
Kemudian dicetak setahun berikutnya iaitu pada tahun 1344. Ini adalah cetakan pertama di Mesir. Dan kitab kecil ini membicarakan tentang tasawuf. Turut berada dalam jagaan warisnya ialah kitab tasawuf Syekh Daud Al-Fatani berjudul Manha Lusafi. Kitab tasawuf yang disalin semula oleh Tuan Guru Haji Saleh. Hasil karangan Tuan Guru Haji Saleh, kitab kecil ini dicetak buat pertama kali pada tahun 1350. Anggarkan selesai penulisannya itu sekitar 1300 akhir 40-an lah. Kitab kecil ini diberi nama Tanbihul Awam Listiqadhul Manam. Ini juga berkaitan dengan kitab akhlak, termasuk dalam tasawuf lah. Kubang Pasu Darul Qiyam ditubuhkan pada tahun 1841 sebagai penghormatan dan penghargaan Sultan Kedah kepada Tunku Anum. Darul Qiyam bermaksud negeri yang tegak berdiri. Kerajaan Kubang Pasu Darul Qiyam menyaksikan pemerintahan dua orang raja sahaja sebelum ia disatukan semula dengan Kedah pada tahun 1864. Makam Tunku Anum Paduka Kerajaan Jambangan ini terletak di Langgar Pulau Pisang, Kampung Raja, 1 km dari Masjid Ishaqiyah. Tunku Anum, Ibni Tuanku Abdul Rahman, kekal dikenang kerana jasanya sebagai seorang pejuang, diplomat dan raja. Tunku Anum ialah raja bagi negeri Kubang Pasu Darul Qiyam yang mana pernah dilantik sebagai ketua penghantaran bunga emas ke Siam yang dihantar setiap 3 tahun sekali. Dia begitu rancak dalam usaha untuk mengundurkan tentera Siam dari negeri Kedah termasuk merancang gerakan gerila. Kesannya, Siam berjaya diundur dari negeri Kedah ini dan Sultan Mahmud Tajuddin berjaya kembali semula ke tahta baginda. Tunku Anum terlibat mengatur strategi perjuangan melawan penjajah Siam melalui gerakan gerila yang dipimpinnya. Sebagai membalas jasa Tunku Anum, baginda menggunakan daerah Kubang Pasu yang mempunyai 24 mukim dengan jajahan takluknya bermula dari Tunjang ke Sadau. Terletak di Bukit Keplu, Kampung Kod yang lama, kira-kira 50 km dari Al-Usta, Bukit Keplu dikatakan terbentuk sejak 200 hingga 300 juta tahun lalu. Berdasarkan penyelidikan, Bukit Keplu terbentuk daripada struktur batuan kapur. Manakala Gua Kerbau ini pernah menjadi pertempatan bagi masyarakat prasejarah Neolitik. Di Gua Kerbau inilah Tengku Anum menghimpunkan 40 panglima Kedah untuk janji taat setia demi mengembalikan maruah negeri yang dijajah oleh Siam. Di sinilah berlakunya ikrar sumpah setia 40 orang panglima penuh kerahsiaan. Gua Kerbau turut menjadi markas latihan pasukan gerila Kedah. Melalui gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Tengku Anum, operasi surit pasukan Kedah diselaraskan. Panglima dahulu balang yang handal membarisi pasukan pertahanannya. Mereka amat dipercayai, dikurniakan gelaran tersendiri. Mereka mempertahankan Kedah dari gangguan lanun di perairannya maupun pencerobohan kuasa asing. Masa itu 1821 tahun Masih, kota Kuala Kedah diserang oleh Siam dari Nakhon Sitamrat. Berperanglah. Kemudian kerana dalam tipu muslihat tu kita jatuh kalah. Dia bunuh banyak ulama, semua panglima, ketua-ketua apa semuanya, datuk-datuk tu di kota Kuala Kedah. Hari itu hari Kenuri. Serangan mengejut Angkatan Perang Ligor atau Nakhon Sitamarat
pada 12 November 1821 menyaksikan pembunuhan beramai-ramai di kota Kuala Kedah. Patah sayap bertongkat paruh. Selama 2 dekad berikutnya, Panglima dahulu Balang Kedah berjuang bermandi darah. Bergerak di seluruh wilayah Kedah, pasukan gerila Kedah itu melakukan sabotaj ke atas bekalan makanan tentera Siam serta serangan hendap. Mereka melakukan serangan hendap, termasuklah tembakan curi terhadap mana-mana kawasan tentera Siam berada. Dan akhirnya mereka juga melakukan jerangkak samar, terhadap gajah-gajah perang tentera Siam. Yang akhirnya menyebabkan Siam semakin hari kekuatan mereka telah melemah. Gerakan sabotaj dan serangan hendap yang berterusan seringkali mengakibatkan kemusnahan dan kerugian besar kepada pasukan musuh. 40 Panglima ini sebenarnya daripada daripada serangan Siam 1821 dan sampai 1845. Jadi sisa-sisa Panglima yang masih ada ini terus istiqamah untuk melakukan gerakan untuk membebaskan Kedah daripada cengkaman Siam di kala itu. Ya, Tunku Anu ataupun Tunku Paduka Raja Jambangan ini memainkan peranan yang penting untuk mengundurkan tentera Siam sehinggalah kembalinya Sultan Ahmad Tajuddin yang berada dalam buangan kembali ke Kedah untuk kembali ke tahtanya. Semuanya bermula daripada kebijaksanaan Tunku Anu. Masjid ini diasaskan bersama dengan terasasnya Kota Star pada tahun 1735 oleh Sultan Muhammad Jiwa Adilin Muazzam Shah II. Asalnya hanya bangunan kayu dan nipah saja, namun kini dibangunkan semula sehingga menjadi sebuah masjid yang begitu cantik, indah dan menawan. Di sini adanya makam para syuhada dan perwira yang gugur ketika mempertahankan negeri yang tercinta. Perang Musuh Bisik ialah sejarah Kedah yang dirakam bersama darah dan air mata, mangsa perang dan para pejuang. Nakhon Sita Marat atau Ligor memainkan peranan utama dalam penjajahan ke atas Kedah. Peperangan yang berlaku di Kedah ni semua bukan berlaku dengan atas arahan Bangkok. Cuma sakit hati Nakhon Sita Marat kepada Sultan di sini pasal Bangkok bagi muka kat sini. Apa-apa pangkat bagi kat Kedah. Apa-apa pangkat bagi Kedah. Padahalnya Nakhon Sita Marat pun macam Kedah juga. Nakhon Sita Marat, Segora tu bawah jajahan Bangkok juga. Jadi Nakhon Sita Marat duduk hangat hati kat Sultan Kedah ni. Kematian Raja Ligor pada tahun 1839 turut mengendurkan ketegangan di Kedah. Ia telah membuka ruang rundingan antara Kedah dengan Siam. Raja Ligor ni mati 1839 sebab Rama III sendiri tak percaya pada dia. Dia dipanggil pada tahun 1839 dan disoal kenapa Kedah ni tak boleh aman. Kenapa dalam semua negeri ada 13 negeri bawah Ligor yang menghantar bunga emas termasuk Kedah. Kenapa negeri Kedah ni tak boleh diamankan? Jadi dipanggil bawa ke Bangkok, kemudiannya diracun. Kematian Raja Ligor ni ada 2 punca lah. Yang pertama disebabkan dia tidak boleh membawa keamanan kepada negeri Kedah, terutamanya apabila Kedah dah ditakluk tapi masih tak boleh aman. Yang kedua disebabkan Raja Siam mendapat khabar mengatakan bahawa Raja Ligor ni cuba nak menubuhkan kerajaannya sendiri. Maknanya tak mau dah dengan Raja Siam ni. Lebih 20 tahun, Kedah bagai diselubungi kegelapan. Perang Musuh Bisik ialah zaman hitam yang penuh sengsara. Muzium Negeri Kedah di Al-Star menyimpan artifak berkaitan perang Kedah Siam yang berlarutan selama 2 dekad itu. Selain koleksi meriam ketak puru, senapang dan peluru, panji-panji merah bersulam syair karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi, koleksi paling bermakna di Muzium Negeri Kedah ini. Ini hanyalah replika panji-panji perang Angkatan Laut Kedah. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Kedah, Encik Suhardi bin Syukri, menunjukkan pada kami artifak yang asal. Okey, Cik Putri ya. Ini adalah yang kita namakan sebagai panji perang. Panji perang. Panji perang. Koleksi eksklusif lah yang ada dalam simpanan Muzium Negeri Kedah. Ini asal. Ini asal, koleksi asal.
Tertera ayat 1 hingga 3 surah Al-Fat di bahagian atasnya. Sementara di tengah ialah 5 rangkap syair Arab oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Ia diungkap sempena kemenangan pusingan awal tentera Kedah, pimpinan Tunku Muhammad Saad yang berjaya memaksa tentera Siam berundur. Di atas kemenangan tersebut, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi telah mengaranglah satu syair untuk mengabdikan kejayaan dan memuji kebesaran Tuhan alam semesta lah di atas kejayaan Tengku Muhammad Saad dan juga Datuk Perkema Muhammad Ali dan juga Tengku Muhammad Akib dan juga Syekh Abdul Kadir dalam usaha mengusir keluar tentera Siam daripada Kedah lah pada dalam perang musuh bisik. Meneliti baik-baik syair karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi ini, ia bersulam 1000 makna. Dipersembahkan kepada Raja-Putera-Raja yang membuka pintu Langkawi dengan pedangnya. Tuanku masih hamba Allah, wahai pembela rakyat jelata. Wahai Raja yang mulia yang menjadi penaung kepada semua. Cahaya petunjuk yang menyinari ini kebahagiaan buat kita. Wahai umat Islam, kita telah beroleh kemenangan. Habuan besar ini membawa ketuhanan, pemberian Tuhan yang membahagiakan. Sempurnalah pembukaan yang bersejarah dengan pertolongan Allah, kemenangan milik Islam dan Kedah. Tercatat tahun 1246 Hijrah bersamaan tahun 1831 Masehi. Ia diakhiri dengan petikan ayat 255 surah Al-Baqarah. Sejarah mencatatkan siri-siri pertempuran bagi merebut kembali Kedah dari cengkaman Siam sejak tahun 1821 sehingga 1839. Gerakan terawal mampu menggugat Siam dipimpin oleh Tunku Kudin, namun berakhir dengan syahidnya pejuang itu di kota Kuala Kedah. Beberapa tahun berselang, panji-panji jihad kembali dijulang. Para pejuang Kedah dibangunkan oleh semboyan perang Tunku Muhammad Saad. Bersamanya ialah Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Sayangnya, kemenangan terlepas dari genggaman ketika Kedah hampir dibebaskan. Angkatan Gajah Putih marah semula dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Antara ribuan pejuang yang gugur syahid ialah ulama Mekah, Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Cik Fitri. Jom saya bawa melawat ke Pusat Dakwah Remaja. Dakwah itu hadir dalam pelbagai cabang usaha dan lapangan perjuangannya. Namun yang jatuh tidak diamkan diri begitu saja. Berehat sebentar dari kembar Jejak Rasul, saya meninjau usaha dijalankan Yayasan Maghfirah dalam membentuk jati diri Islam dalam kalangan remaja Muslim yang pastinya dahagakan bimbingan dan panduan. Yayasan Maghfirah membina pemimpin masa depan dengan memberikan pendidikan yang holistik ataupun menyeluruh melalui Pusat Dakwah Remaja. Adik-adik semua, anjakan paradigma suatu Gejala sosial dalam kalangan remaja ini makin membimbangkanlah sebenarnya. Justru di pusat dakwah ini kita mestilah kita menyantuni para remaja ini yang mana kita membimbing mereka dengan menanamkan jati diri Islam dan Melayu yang sejatilah dalam diri mereka. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurat. Dan sifat mereka di dalam kitab Injil pula ialah bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal batangnya dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu. Kerana ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fat ayat 29.